قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita dalam sesi ulang kaji pada halaman 165 hingga ayat 100 ataupun halaman 169. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Selamat datang Ustaz. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini teratak kami lah ni, setiap hari kami di sini ya, setiap Saban minggu kita menjemput tetamu ya, pemikir, pengkaji Al-Quran untuk sama-sama kita berkongsi mengulang kaji halaman yang telah pun kita pelajari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Moga-moga tuan-tuan dapat banyak manfaat daripada perkongsian bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman pada hari ini dan juga bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Jadi kita pada hari ini ingin meneruskan sesi kita pada hari ini bagi tuan-tuan yang sudah pun bersedia di depan kaca TV, yang berada di depan Facebook, kalau boleh share di Facebook itu, beritahu kawan tentang kita nak mengulang kaji balik beberapa kisah, termasuklah kisah Nabi Musa ya, yang amat menarik untuk kita ambil pelajaran, dan ia bukanlah kisah ribu tahun yang lepas, tetapi kisah yang sebenarnya akan berulang kepada kita untuk menjadi hidayah kepada kita dalam mendapat ataupun menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, berjuang untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dahulu majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah untuk kita menyimak ya. Kalau kita melihat kepada surah Al-Fatihah itu sebagai sinopsis kepada seluruh Al-Quran ini, maka salah satu daripada apa yang kita mohon adalah ditunjukkan jalan yang lurus yang diberikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada was salihin. Dan kisah-kisah yang ada dalam surah Al-A'raf ini, ia adalah sebagai jalan diberi nikmat ya, orang-orang yang dibersihkan ataupun yang dibantu oleh Allah Subhanahu taala. Satu, kisah-kisah ini untuk membersihkan dalam Old Testament, dalam perjanjian lama yang bercampur aduk ya, Nabi Harun dikaitkan dengan menggalakkan orang menyembah kepada lembu emas ya. Itu adalah fitnah kepada Nabi Harun, ataupun Nabi Lut difitnah, kemudian beberapa nabi lain. Tetapi
surah Al-A'raf ini penuh dengan kisah yang kita ingin lihat, dan sudah pastinya kita ingin menjadi orang yang diberi nikmat. Dalam kisah Nabi Musa, ya, apabila kita belajar pada hari Isnin yang lepas, ahli sihir sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada ayat 121, 122, ayat 123 pada halaman 165 adalah cuplikan, ya, sebahagian daripada babak tersebut yang kita nak baca bersama, dan kemudian kita nak bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk menerangkan keistimewaan ahli sihir ini. Namanya ahli sihir, ya, tetapi akhirnya boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila melihat pada mukjizat. Tapi ada orang lain yang tengok, Firaun tengok, pembesar tengok, rakyat jelata tengok, tak pula dia berapa terkesan. Jadi nak tahu apa rahsianya, kita baca dahulu daripada ayat 121 hingga ayat 123 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Qala Fir'aun قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها فسوف تعلمون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 121, ahli sihir berkata, kami beriman pada Tuhan seluruh alam, Tuhan Musa dan Harun. Lalu dibalas oleh Firaun pada ayat 123, mengapa kamu beriman sebelum kamu mendapat izin ataupun aku mengizinkan kamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rancangkan di kota ini untuk mengusir penduduknya, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Jadi Firaun sudah pun membuat propaganda, beritahu kepada seluruh rakyat pada waktu itu sebenarnya mereka ni nak halau. Jadi menarik sebenarnya ahli sihir yang selama ini dapat income daripada Firaun, ya, kira orang apa, kuncu-kuncu Firaun ini Ustaz, ya, tapi akhirnya dia dapat sujud kepada Allah SWT. Apa rahsia yang menyebabkan mereka ini sujud, dan apa pelajaran untuk kita zaman sekarang melihat mukjizat ini, mukjizat besar ni, kan, tak ada dah tongkat jadi ular. Macam mana kita nak meniru sedikit, ambil pelajaran daripada ahli sihir ini sendiri? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul atas kepercayaan yang diberikan, juga Ustaz Tirmizi atas bacaan Al-Quran yang menggetarkan hati-hati kita semua. 20 tahun, 30 tahun dalam dunia sihir, mereka lebih layak untuk menilai yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Dan apabila berlaku kejadian, tongkat Musa bertukar jadi ular gergasi, lihatlah sikap yang diambil, pendirian yang dipilih oleh ahli-ahli sihir ini untuk tidak bertangguh lagi lalu menyatakan keimanan. Tuan-puan sekalian, kita sujud dalam solat, bukan? Kita selalu sujud, tapi soalan penting sebagai ibrah daripada kisah ini, kita sujud kerana apa? Adakah kerana ia adalah rukun daripada syarat-syarat untuk sah solat berkenaan? Atau kita sujud kerana terasa betapa besarnya apa yang Allah tonjolkan dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Allah? Dan perhatikan sikap daripada ahli-ahli sihir, di mana kekaguman mereka kepada apa yang mereka lihat daripada balingan tongkat Musa berkenaan tidak menyebabkan mereka memuja Musa. Tidak sebaliknya menyebabkan mereka kata amanna bi Musa ataupun amanna bi Harun.
Bahkan sebaliknya mereka menyatakan amanna bi rabbil alamin. Bahkan mereka mendahulukan Rabbil Alamin terlebih dahulu. Barulah mereka menisbahkan jasa hidayah yang masuk ke dalam hati mereka kepada asbab. Mereka mendahulukan musabbab. Rabbi Musa wa Harun. Dan Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, kalau saya baca ayat ni apatah lagi mendengar bacaan daripada Ustaz Tirmizi tadi, kadang kita tertanya-tanya apa ciri orang-orang yang an'amta alaihim, yang Ustaz Fazrul kaitkan tadi dengan suratul Fatihah. Apakah ciri-ciri orang yang mendapat nikmat daripada Allah? Antara ciri-ciri berkenaan ya adalah anda semakin terasa bahawasanya mati itu pasti dan anda tidak boleh mengubah kematian berkenaan. Soalnya adalah apakah selepas kematian? Sebab itu kita dapat lihat pada sikap ahli-ahli sihir Firaun ini, ingat ya, mereka bukan ikut pengajian Islam, duduk universiti Islam 10 tahun 20 tahun lalu dapat bagi syarahan di hadapan Firaun. Mereka begitu sekaligus tanpa any external factor kecuali tongkat Musa berkenaan. Saya tertanya-tanya, mereka bukan setakat memeluk Islam, mereka menyebarkan Islam. Jadi apa kekuatan itu kalau bukan an'amta alaihim, Tuhan yang kurniakan kekuatan berkenaan, dan mereka berhadapan dengan ancaman mati. Tetapi ciri-ciri orang dapat hidayah adalah mati pun tak apalah, asalkan kita dah kenal Rabbul Alamin, kita pun tetap akan kembali kepadanya. Sebab itulah antara doa, sebab surah Al-A'raf banyak doa Ustaz, banyak. Antaranya doa ahli sihir Firaun. Kita kata doa bekas ahli sihir Firaun lah, jangan doa ahli sihir pula dah. Bekas ahli sihir Firaun. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ini antara ciri-cirilah bagi kita menjawab persoalan tentang bagaimana nak tahu ciri-ciri seseorang ihdinas sirat al-mustaqim. Iaitulah ciri-ciri ahli sihir Firaun. Wallahu a'lam Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Ustaz ya, berkongsi tentang apakah rahsia ataupun keistimewaan bekas ahli sihir ini ya. Maksudnya mendapat nikmat dan juga doanya ini ya, doanya ini, dan doanya ini lebih kurang sama macam doa ketika tentera Talut berperang tu kan. Maksudnya ini dah beberapa generasi mereka mengabadikan juga doa yang sama. Jadi rasanya tak tahulah mana sumbernya, tapi dia hadir daripada hati yang ingin menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam masa yang sama ingin terus berjuang ya, bersabar atas segala cabaran. Bila dah nampak bahawa in the end kita akan pergi Ustaz ya, kita akan pergi. Jadi ini rahsianya. Tidak semestinya ceramah ataupun menghadiri kuliah yang panjang-panjang, tetapi kita tahu bahawa Tuhan selepas ini kami akan pergi juga. Dengan hakikat itu menyebabkan kita jadi bijaksana Ustaz ya. Kalau ikutkan tadi tu ahli sihir ni dah kira bijaksana ya, tapi dia memang bijak sini dan dia terus bijak sampai ke sana dan akhirnya mereka diberikan nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai panduan ataupun pelajaran untuk saya tuan-tuan ya, untuk tuan-tuan sekalian, untuk kita sama-sama. Kita mungkinlah saya tak belajar banyak, sikit-sikit, tetapi kita ingat kematian menyebabkan kita lebih cepat lagi. Bila bijaksana itu menyebabkan kita akan menghargai apa yang ada Ustaz ya, cakap elok-elok dengan ahli keluarga, dengan orang sekitar, dan dapat saja percikan hidayah terus disambar, dan inilah yang diabadikan pada halaman 165. Jadi kita nak bergerak kepada halaman 166, maka berlakulah ya interaksi di antara Firaun dengan Musa dan juga dengan ahli sihir, dan interaksi itu sehingga membawa kepada peristiwa yang disampaikan pada ayat yang ke-133, iaitu dihantar tufan. Allah memberikan balasan ataupun ancaman tufan, angin taufan, belalang, kutu, katak, darah. Ayatu mufassalat pada ayat 133, dan ayat 134 135 Allah menggunakan perkataan rijz. Kita baca bersama ayat 134 dan 135, dan kita nak tahu apa sebenarnya rijz ini, merujuk kepada apa dan apa kaitannya dengan zaman kita. Adakah ia juga ada kaitan dengan COVID-19? Kita baca dahulu ayat 134 135. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى
لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون صدق الله. Surah Al-Azim ayat 134, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu daripada kami, nescaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka sehingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka mungkir pada janji. Dalam dua ayat ini kita bertemu dengan perkataan rijz yang dikaitkan, diterjemahkan sebagai azab, tapi sebenarnya apa? Biasanya dalam Quran ada perkataan azab, Ustaz, ya, tapi di sini digunakan perkataan rijz. Ni nak faham sebenarnya apa yang berlaku pada Firaun sampai geng-geng dia ni minta tolong Nabi Musa. Bismillah. Sebelum kita menjawab persoalan rijz tu apa? Ya, kalau ikut terjemahannya kita jumpa dah jawapan tu, tapi apakah makna sebenar? Dua pengajaran pentinglah kalau kita lihat daripada ayat ni, iaitulah sikap penduduk Kibti, sikap penduduk Mesir, yang mana bila berlaku taufan, belalang, gelombang seterusnya kutu, gelombang seterusnya katak, gelombang seterusnya darah, gelombang musibah yang mufassalat, gelombang demi gelombang datang dalam selang waktu yang berbeza-beza. Perkara pertama sekali, mereka terlalu cepat nakkan penyelesaian. Sedangkan sepatutnya apa yang berlaku menyebabkan mereka melihat ada yang tak kena ke dengan perbuatan kita yang menyebabkan Tuhan datangkan kemurkaan begini. Mereka terlalu cepat pergi kepada siapa boleh rawat, siapa boleh ubat. Tak salah kita berfikir begitu. Memang kita kena mencari penyelesaian. Dalam bahasa hari ini, memperolehi vaksin. Tetapi sebelum vaksin itu terlebih dahulu, adakah kita menjadikan musibah ini sebagai satu wake up call daripada Allah? Lanu'minanna laka. Ini menunjukkan Musa alaihi salam dah beritahu lama dah. Kalau kalian tidak beriman, Allah Ta'ala akan memberikan kemurkaan. Dan dengan keimanan, Allah keluarkan kamu daripada musibah. Tetapi mereka seperti mempermainkan Nabi Musa, tolonglah kami merayu, keluarkan kami daripada gelombang musibah ini, kami akan beriman dan kami akan berikan Bani Israel yang kamu mahukan. Jadi ini pun satu sikap, walaupun ia kisah orang dulu-dulu, tapi ia menegur kita supaya selain daripada kita berusaha mencari jawapan, mencari ubat, tetapi jadikan ini sebagai peluang untuk membanyakkan istighfar, teguran daripada Allah tentang keimanan kita. Ya, jangan jadi seperti penduduk Kibti dalam ayat 134 tadi. Ya, kembali kepada ar-rijz. Ar-rijz ada dua tafsiran. Yang jumhur menyatakan ar-rijz ini adalah ayat 133, iaitulah 5 gelombang, 5 musibah, 5 bentuk kedatangan azab. Yang pertama taufan, yang bawa hujan batu yang sangat menyakitkan tubuh kalau terkena. Dan bila berlaku taufan, mereka pergi kepada Musa merayu agar dihilangkan. Mereka sebut perkataan yang mereka sebut tadi, kita akan beriman, kita akan bebaskan Bani Israel. Lalu Musa ni penyayang, dia bukan memang suka sangat tengok
penduduk Kibti mati belaka. Baginda melihat kedatangan musibah berkenaan untuk menegur mereka. So kalau mereka berubah, alhamdulillah. Lalu Nabi Musa mendoakan. Tapi ternyata mereka kekal kufur, tidak pun menunaikan janji yang kuthun, tidak menunaikan janji. Maka Allah datangkan pula peringatan yang kedua, gelombang seterusnya belalang. Belalang yang memakan tanam-tanaman mereka yang kembali subur bila mereka kembali bila Nabi Musa doakan tadi. Ternyata tidak juga beriman. Ya, Allah telah hilangkan belalang kerana doa Nabi Musa. Mereka kekal kufur. Allah datangkan gelombang seterusnya, tak boleh tidur ni, duk garu bukan setakat kepala, duk garu badan sebab kuman, kutu. Ya, penyakit, saya pun tak ingat namanya apa, sampai kita terpaksa garu tak berhentilah kulit tu. So makin lama makin kecil daripada batu kerikil angin taufan, kemudian belalang lagi kecil kutu. Kemudian tidak juga beriman safadi' kata, ya, sampai dikatakan wallahu alam, buka je mulut katak masuk dalam mulut. Wadam, iaitulah sungai Nil menjadi darah, segalanya adalah darah, orang tak minum. Jadi itu ariz. Dalam satu perkataan cover lima perkara, 5 gelombang. Dia ini maksudnya dia mengena kepada Kibti sahaja ke ataupun Bani Israel kena sekali, Ustaz? Bani Israel tak kena, Ustaz. Oh, tak kena kerana konteks ayat adalah merujuk kepada penduduk Mesir yang menentang Nabi Musa. Okay. So dia hanya kena pada penentang. Dan bila kita tengok riwayat-riwayat Israiliyat, ada perkara yang bertentangan dengan Quran, tetapi ada perkara yang dianggap para ulama boleh memperincikan. Iaitulah ceritanya macam ni. Nabi Musa bagi perintah, sembelih kambing kibas dan ambil darah kambing, letak tangan kamu dan cat pada pintu. Iaitulah setiap kamu ambil darah kibas tu dan letak pada pintu. Lalu Kibti tanya, hampa buat apa? Kami buat apa yang Musa suruh, dengan cara ini musibah tu nanti takkan kena pada rumah yang bertanda pada pintunya. Lalu mereka perlihat benda mengarut macam ni, dan disebut oleh Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair ketika maafkan saya, bukan Sa'id bin Jubair, para ulama tafsir menyebut 70,000 orang Kibti mati dalam satu hari akibat daripada tidak mengikut perintah Nabi Musa berkenaan. Baik. Yang kedua, jadi apa yang kedua tu, Ustaz? Tak apa. Yang kedua menurut pendapat para ulama, ta'un. Rijz itu ta'un. Jadi berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitulah at-ta'un rijzun ursila ila. Maknanya ada kemungkinan juga ya Allah datangkan ta'un, pandemik satu penyakit yang memang kita boleh memahaminya sekarang, terkena kepada penduduk Kibti. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita sama-sama melihat bahawa apa yang berlaku beberapa ribu tahun yang lepas sebenarnya kisahnya mungkin topiknya ataupun spesifiknya taun apa sebagainya, Ustaz, ya, tetapi isu pandemik ataupun isu tentang ujian begini diberikan oleh Allah SWT agar kita kembali kepada Allah, bukannya sekadar mencari solusi satu perkara, tetapi agar kita yadarraun, agar kita makin tadarru', makin lagi merendah diri kepada Allah, agar sedar Allah lah tempat kita kembali, tempat kita bertauhid selama ini. Jadi kita nak sambung lagi selepas ini. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم
يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق الله. Surah Al-Nazim, kita kembali semula dalam My Quran Time. Kita menyambung kepada kisah Nabi Musa. Hari ini kita banyak mengulang kaji pada minggu ini, melihat kepada kisah Nabi Musa pada ayat 138 halaman 167. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, ya, ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Jadi ini adalah respon Nabi Musa kepada Bani Israel yang sudah pun diselamatkan. Kita lihat bahawa sebenarnya Firaun dan kuncu-kuncunya minta pada Nabi Musa berdoa tapi masih degil. Hancur, mereka ditenggelamkan. Bani Israel mereka buat perangai, ya, ataupun dia ditindas, ingin diselamatkan. Allah telah selamatkan, dikejar oleh Firaun. Bila sudah selamat, bila nampak orang ada berhala, dia pun nak berhala, buat perangai pula. Jadi Nabi Musa dengan Firaun buat perangai, dengan kaum yang dipimpin buat perangai. Sebenarnya Ustaz Syari, bila tengok kisah Nabi Musa ni memang menyayat hati betul lah. Rasanya patutlah Nabi Musa ni ulul azm, ya. Segenap penjuru, ya, dia disakiti, walaupun Bani Israel cakap, Nabi Musa, kau ni asyik menyusahkan kami je, begitu kan. Masa nak lahir pun dapat satu surat bahawa bunuh anak lelaki, kemudian bila dah besar dah tu pun bunuh juga. Jadi Nabi Musa dilema pelbagai penjuru. Sejauh mana sebenarnya Ustaz pelajaran daripada ayat 138 kisah Nabi Musa ni lah? Seorang pemimpin, seorang cikgu, seorang pendidik tu, dia kena bertahan walaupun si anak murid tu memang buat perangai macam Bani Israel ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Berlaku dialog antara saya dengan anak saya, anak pertama. Saya tanya, kenapa suka sangat cerita Nabi Musa? Sebab dia ada tongkat boleh belah lautan. Dia menyebabkan 12 mata air keluar. Very wow factors. Abi macam mana? Apa yang menyebabkan Abi kagum sangat kisah Nabi Musa ni? Saya bagi tahu, dia duduk dengan kaum dia. Anak saya pun tercengang. Ayah ulang balik, apa maksud ayah? Duduk dengan kaum dia, apa yang best sangat? Jadi tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita ni define orang sukses adalah berdasarkan pengikut yang ramai, dan juga gilang gemilang kekuasaan, pengaruh. Inilah masa kembali kepada kisah Musa. Kesudahan perjuangan Nabi Musa tidak begitu. Memang baginda bermula dengan kehidupan istana, seorang selebriti, seorang yang mempunyai banyak pengaruh. Tetapi baginda mengalami siri-siri pengkhianatan dan tikam daripada belakang. Adakah kita nak kata insan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran ini bukan pemimpin, hanya kerana disakiti, dibenci? Tetapi inilah makna kepimpinan. Kepimpinan adalah bukan sekadar anda mempunyai pengikut yang memuji anda, tetapi kepimpinan adalah soal sejauh mana anda setia dengan wawasan anda walaupun pengikut buat karena. Sejauh mana pengikut menjejaskan anda dan wawasan yang anda mahu tujui. Adakah karenah pengikut menyebabkan anda lemah semangat untuk terus didik, tidak putus asa? Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tadi membacakan pada kita ayat-ayat yang menunjukkan Musa bersabar. Inilah insan yang 6 kali Nabi Khidir tegur dia, sabar, sabar, dalam suratul Kahf. Maka tak peliklah baginda tokoh paling banyak dipaparkan dalam Al-Quran sebagai mentor kepada sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pendidik, kalau kita guru,
perhatikan beberapa contoh teladan daripada ayat 138. Pertama sekali, Allah nak didik kita, jangan anak-anak kita mudah terpengaruh dengan anasi luar. Bani Israel, lihat saja orang sembah berhala, jom kita kembali pada identiti asal kita dulu juga. Banyak backup orang Mesir bina berhala. Jom, maknanya terlalu cepat beralih identiti, bertukar kulit, tidak setia dengan ajaran Musa. Dan nombor dua, ini juga penting, kita jangan ikut kehendak anak murid kalau kehendak anak murid itu salah. Jangan ikut kehendak pengikut bila kehendak pengikut itu salah. Lihat ya, Bani Israel berkata, Musa, boleh tak engkau? Mereka tak minta izin diorang buat. Diorang kata, engkau buatkan pada kami. Kerana kalau kami buat, nanti orang kata apa? Tapi kalau kau buat sebagai tok guru, sebagai maha guru, sebagai ulama, sebagai nabi, dia boleh jadi agama. Jadi, Musa kekal dengan pendirian, ini benda batil, ini benda salah. Jadi minta maaf. Musa seolah-olah berkata, minta maaf saya tegur. Walaupun teguran ini akan menyakitkan hati kamu, akan menghilangkan kecintaan kamu pada saya tak peduli. Benda salah, saya kena tegur. Jadi Musa adalah pemimpin kerana baginda setia dengan matlamat membina generasi dan bersabar menghadapi karenah mereka, Ustaz. Itulah tadabbur saya, Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri ya, berkongsi tentang bagaimana kisah ataupun ciri Nabi Musa ini ya. Memang dia disampaikan dalam bentuk dialog begini, tetapi kita cuba mengambil nilai daripada apa yang kita baca, dan nilai ilmu yang kita ambil inilah yang mahal sebenarnya, Ustaz ya. Kita namakan dia sebagai hidayah ya, yang harapnya kita memang kalau katakan ditegur oleh Hamka dalam tafsirnya, banyaklah kalau Muhammad Al-Ghazali pun menyatakan Quran ini bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk diambil hidayah daripadanya. Pasal kalau tidak, kita mengulang balik je lah ya, cerita Bani Israel ini. Kalau kita lihat, dia dapat Taurat tetapi tidak diambil secara betul-betul, secara kuah itu sendiri. Dan ini antara pelajarannya, bahawa sebagai pendidik, ibu ayah ya, pendidik, ustaz, ulama, pemimpin, kita ada Nabi Musa sebagai contoh teladan kepimpinan ya, telah pun dibawa pada surah Al-Baqarah. Kali ini berulang balik pada surah Al-A'raf ini untuk kita sedar ya. Surah Al-Baqarah ada kisah Nabi Adam, Ustaz ya. Surah Al-A'raf pun ada kisah Nabi Adam. Kita dilantik sebagai khalifah ini mesti ada identiti, bawa balik kepada Allah. Silap memang ada silap, tetapi silapnya kita seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna, mengaku dan kembali balik semula. Tidak seperti iblis yang bila dah tersilap, ghafilin itu lalai silap menjadi istikbar. Jadi ini yang kita belajar daripada halaman 167, dan kita ingin teruskan lagi kepada 168 ya, bercakap tentang istikbar ini. Firaun adalah salah satu lambang istikbar yang ada kaitan dengan iblis kalau kita kaitkan dengan kisah pertama dalam surah Al-A'raf. Jadi Allah menyentuh pada halaman 168 pada ayat 146 dan 147. Kita nak tengok dahulu kepada ayat 146, ayatnya panjang sedikit. Kita baca dahulu ayat 146 untuk kita melihat ancaman, peringatan agar saya jangan jadi orang sombong. Dan kita lihat dahulu ayat ini untuk kita lihat bagaimana perjalanannya. Silakan Ustaz Tirmizi. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jika mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang membawa pada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka akan mengambilnya. Yang demikian adalah kerana mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu leka terhadapnya. Jadi ada perkataan ghafilin, ghaflah Ustaz, tapi awal itu ada perkataan istikbar ataupun sombong. Ustaz boleh cerita sikit tak bagaimana takabur, ghaflah ini berkait dan apa ciri-cirinya? Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat 146 memang menggerunkan tuan-tuan. Kita tak payah kata ayat ni sekadar memberikan isyarat kepada masalah besar yang akan dibuat oleh Bani Israel. Tetapi ayat ni tuju pada kita. Iaitulah Allah berikan peluang pada Bani Israel untuk mempunyai sebaik-baik guru, sebaik-baik ulama, iaitulah Musa. Dilengkapkan pula dengan Harun yang fasih berbicara bahasa Bani Israel. Allah berikan kepada Bani Israel mukjizat yang sangat banyak. Bukan satu sahaja tetapi banyak. Dan yang paling besar adalah terbelah lautan kepada 12 belahan. Namun sa'usrifu an ayati. Ada kalangan mereka yang melihat mukjizat tidak memberikan kesan. Risau kita juga ada penyakit tersebut. Mungkin kalangan kita ni ada orang yang saya tak sukalah sejarah ni. Bila seseorang tak suka baca kisah-kisah sejarah, dia takkan perasan dia sebahagian daripada cerita sejarah. Saya setuju dengan Ustaz Fazrul tadi. Kisah Quran kisah berulang. Cuma kita nampak ke tak nampak sahaja. Jadi ada orang mungkin berpeluang baca Quran, tetapi sa'usrifu an ayati. Ada orang hafal Quran, tapi apa yang berlaku sa'usrifu an ayati. Ada orang belajar Quran 10 tahun, 20 tahun, sa'usrifu an ayati. Isunya adalah sejauh mana ayat-ayat itu bukan sekadar kita baca, bukan sekadar kita faham, tetapi tadabbur dan tadhakkur. Sejauh mana ayat-ayat itu kita masuk ke dalam Al-Quran, ya, dengan sifat merendah diri. Tuhan, banyak perkara saya tidak tahu tentang hakikat kehidupan, bantu saya. Adapun orang yang baca Quran dengan mindset, saya dah tahu dah ayat ni makna dia apa. Na'udzubillah. Kalau kita tergolong daripada alladzina yatakabbarun, orang yang ada satu sikap di mana dia ada kelebihan, dia ada kekuatan. Sedangkan Tuhan mendidik Musa, sampai saja di lembah tua, tanggal capalmu. Dan ditafsirkan para ulama sebagai itu adalah satu cara untuk merendah diri. Walaupun engkau bakal mendapat kedudukan besar, tetapi untuk berkata-kata dengan Allah, rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Sebab agenda syaitan, sebagaimana disebut di penghujung suratul A'raf, adalah menghilangkan perasaan merendah diri. Maka sebab itulah kita kena betul-betul wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar betul-betul dalam keadaan penuh merendah diri. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah perkara penting ya yang kita belajar, maksudnya merendah diri Ustaz. Dan di sini ayat ini dipanjang ya, dia ada wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu, dia tak percaya. Ustaz dah sentuh wa in yaraw sabila rushd la yattakhizu sabila. Apa maksud jika mereka melihat sabila rushd la yattakhizuna sabila itu? Rushd adalah anda dapat lihat destinasi terakhir. Sebagai contoh, kita diajar tentang syurga dan neraka. Neraka kena elak, syurga kena pergi. Itulah rushd, seseorang yang nampak jalan ke depan. Kalau sekadar anda boleh berada di jalan yang lurus, itu adalah hidayah, anda dah jumpa jalan. Okay. Tetapi kemampuan anda untuk meneruskan perjalanan, ada banyak R&R yang sangat menarik, tapi anda setia untuk berjalan sebab anda tahu anda nak balik kampung tu. Ambil tindakan. Jadi, ya. Ambil tindakan. Ambil tindakan untuk kekal di atas jalan, tidak terpengaruh dengan anasir luar. Jadi ini maksud daripada bila nampak jalan itu dia ambil ya, bukannya sekadar nampak tak apalah kan, nampak rasanya orang baca Quran tak apalah, orang lain baca Quran saya lain kali ya, ataupun orang lain dah pergi sembahyang kata nanti dulu pergi dulu ya, saya
lambat sikit, perkara-perkara itu adalah tanda, antara tanda-tanda ya yang di mana melambangkan kesombongan di dalam kehidupan, padahal sebenarnya Allah menampakkan kepada kita ayat-ayat Allah itu untuk kita makin menyerah. Dan di sini di hujung itu wakanu anha ghafilin. Ustaz minta cerahkan sikit apa maksud wakanu anha ghafilin ini. Mereka bila diberikan rezeki untuk mendengar ayat-ayat Allah, hati mereka berlaku ghaflah. Maksudnya apa? Sebagaimana dalam suratul Anbiya Allah Taala sebutkan makna ghaflatin, hina ghaflatin, iaitulah mereka tidak melihat ayat-ayat itu sebenarnya mendesak mereka untuk bertindak kerana hati mereka mengalami kematian dan kekerasan. So ghaflah ini bukan lalai, maknanya terlepas pandang. Itu bukan ghaflah. Ghaflah di sini adalah isu hati, di mana kita ada fokus lain. Sedangkan Quran minta fokus ini. Alhaakum. Kau nak fokus itu juga, padahal kamu distracted. Kita diminta pergi ke sini, kita nak stay kat situ. Jadi ini antara penyakit hati, ghaflah. Okay, jadi ini adalah penyakit yang penting ya. Maksudnya dia tersilap prioriti Ustaz ya, keutamaan ya, utamakan mana yang tak utama, padahal di dalam al-Quran sudah pun Allah jelaskan al-haq, utamakan mana yang utama. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ya, kebenaran lebih baik daripada kebatilan. Semua perkara itu yang kita doakan pada Allah Subhanahu taala, Allah pimpin kita, kita mohon setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Allah juga izinkan kita tidak jadi ghaflah ya. Pasal ghaflah ni kalau panjang sangat Ustaz, dia jadi takbur ya. Maksudnya dia silap prioriti, asyik silap, akhirnya kita rasakan bahawa okey apa kan, saya buat ni buat baik apa kan, padahal sebenarnya ia bukan berpandukan pada ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Syarih Abdul Rahman berkongsi pada hari ini, dan kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita ya lebih dan lebih lagi memahami hidayah daripada al-Quran, tidak mahu jadi orang yang ghaflah yang akhirnya membawa kepada takbur pasal kita rasakan bahawa okey apa ya dengan apa yang saya buat pada selama ini. Kita mohon pada Allah, saya menjemput pada Ustaz Syarih untuk memimpin doa ringkas kita ya pada hari ini, agar kita tuan-tuan sama-sama aminkan Allah pimpin diri keluarga kita nun sampai ke syurga insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca dan kami faham ini dan kami amalkan, mengembalikan pada kami rahmat yang kami cari selama ini, dan jadikanlah Al-Quran yang kami bacakan ini menyingkirkan daripada kami sebarang perasaan duka cita dan keluh kesah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syarih sudi bersama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan, dan saya yakin masa yang pendek ini tuan-tuan rasa tak puas ya sebenarnya untuk mendengar lebih banyak lagi kupasan kepada ayat-ayat ini. Jadi bagi tuan-tuan mungkin ada kelapangan nanti, tuan-tuan boleh mendapatkan buku Kompas Al-Muq ini ya, bahagian daripada yang ditulis oleh Ustaz Syarih, dan ini adalah penerangan ya tadabbur tentang surah Al-Muq, dan banyak lagi penulisan daripada Ustaz Syarih di Tadabbur Center. Dan ini adalah salah satu usaha ya sebenarnya kita nak membanyakkan lagi tuan-tuan bersama guru-guru mendalami Al-Quran, kerana kita ingin menyebarkan Al-Quran. Itu sebabnya kita ada tabung gerakan Al-Quran. Kalau tuan-tuan pernah menyumbang ataupun akan menyumbang, kita ingin melahirkan banyak lagi program-program dan menyebarkan Quran, melaksanakan program-program isi intipati Al-Quran ya, agar tadabbur Al-Quran ini bukan milik orang tertentu sahaja, tetapi ia adalah milik semua, agar daripada pemimpin sampailah kepada makcik di hujung kampung kita sentiasa mengambil hidayah Al-Quran, sehingga kan Allah mengizinkan kita mendapat hidayah, kemenangan di sini, lebih lagi kemenangan falah sampai di akhirat nanti. Jadi kita insya-Allah akan bertemu ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas, mendoakan tuan-tuan terus committed dengan Quran, cari guru-guru,
terus bersama Quran. Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.